Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. So untuk hari tu kita akan mula untuk chapter 2. So postly by besok penyelaras khusus electrical machine yang dah minta untuk buat quiz yang kedua. Tetapi quiz kedua termasuk dalam chapter 2 sekali. So since kita belum masuk, so saya mintanya postpone lah. Okay, so kita akan buat quiz satu setelah balik daripada cuti lah. Okay, so seminggu depan cuti. Most probably hari Khamis 11 hari bulan 11. Okay, so awak akan quiz satu. So time to time saya akan saya akan upload lagi lah. So depends dengan kita pun penyelaras khusus Encik Alias. Okay, so untuk hari tu kita akan mula untuk chapter yang kedua. Chapter yang kedua. Okay, so boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh kan? Salah kot? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay, so kita, kalau secara teori tu saya cuba buat secepat yang mungkin lah. Okay, so chapter 2. Alright, so chapter 2 adalah berkaitan tentang DC motor. So pada chapter 1 kita ada bercerita tentang DC generator. Okay, so kena ingat perbezaan di antara motor dan generator. Okay, alright, so at the end of this class, so apa yang perlu awak dapat? So yang pertama, kita kena understand the construction and principle of DC motor. So basically, awak kena tahu apa itu DC motor itu sendiri. Macam mana dia beroperasi, okay, sehingga kan dia mampu melakukan pergerakan. Gitu. Okay, so yang kedua, apply the principle operation of DC motor. Itulah. Okay, so macam mana benda tu berfungsi. So basically kedua-duanya, DC motor dan DC generator, kedua-duanya dihasilkan dengan kita manipulate magnetic field. Okay, so kita guna magnetic field tu, macam mana magnet tu menghasilkan power. Yang tu chapter 1 kita dah belajar. Okay, and then yang ni pula macam mana kita pakai medan magnetik tu menghasilkan pergerakan. Itu perbezaan dia. Okay, so introduction ni awak boleh baca sendiri. Tak ada apa sangat. Alright, so motor. Yang ni chapter 2 lah. So input kita electrical energy. So since kita belajar tentang DC motor, okay, so means electrical energy yang kita supply adalah DC lah, direct current. Okay, so direct current kita masukkan ke dalam mesin. Okay, so mesin tu akan menghasilkan mechanical energy, pergerakan lah. Okay, pergerakan. Okay, so yang ni awak kena ingat sekali lagi, saya cuba ingatkan awak. Okay, so bila kita buat bengkel, okay, nanti saya akan tunjuk video lah. Lepas besok kita tengok bila. Okay, so kita ada Fleming hand rules, dia ada dua, left and right. Okay, left and right. So kita akan buat left untuk motor, right untuk generator. Susunan kita pada bengkel pun lebih kurang macam tu juga. So kita akan letak motor sebelah kiri, kita akan letak generator sebelah kanan. Okay, so motor yang akan menggerakkan generator lah. Okay, so kita akan bermain dengan Fleming left hand rule untuk motor. Okay, so untuk chapter 1 kita guna pakai Fleming right hand rule. So that's why susunan dia kena betul supaya kita ingat lah. Okay, so supaya kita ingat. Yang ni adalah untuk kita mengenal pasti arah pergerakan setiap setiap perkara ni lah. So kita kena pasti pergerakan current, pergerakan magnetik. Yang ni daripada north to south. Okay, magnetik utara ke selatan. And then force ni pergerakan. Okay, yang ni awak boleh baca Fleming hand rule ni, dia lebih kurang dengan yang chapter 1 juga. Awak cek balik video yang untuk chapter 1 lah. Okay, Fleming hand rule semuanya Fleming hand rule. Okay, so untuk operation principle of DC motor, so yang ni awak boleh baca sendiri. Saya prefer untuk kita memahami menggunakan pakai video. Okay, so ada video kat sini. Ni pun saya dah letak kat dalam CDOS saya rasa. Okay, kalau saya mula ni dapat dengar tak dia punya suara? Sekejap saya cuba. Okay, saya dengar tak dia punya suara untuk video ni? Kan saya dah respon tak? Tak dengar, saya tak
belum tekan play. Ada sir. Saya dah off. Sudah. Saya dah. Okey, musik dah set hal. Producer audio. Audio. Sak. Cepat saya nak salah. Saya cuba translatekannya lah. Bukan saya cuba terangkannya lah. Okey, so yang tu adalah kita pun DC motor. Kalau awak jenis macam penggemar permainan remote control RC untuk kereta kontrol ke apa kan. So dalamnya kita menghidupkan remote control menggunakan pakai bateri. Bateri akan menghidupkan kita punya dynamo. So dynamo tu adalah DC motor lah. Okey, dynamo tu adalah DC motor. So macam ni. Okey, so yang ni adalah basic kepada sesebuah DC motor. Okey, basic kepada sesebuah DC motor. So kita cuba tunjuk sesimpel yang mungkin lah. Okey, macam ni lah pergerakan dia nanti. So tu yang saya kata, basically bendanya lebih kurang dengan AC generator. Okey, so ni ada armature, ni ada commutator, okey. So ni ada pole, everything lah. Okey. Cumanya yang membezakannya input dan output saja. Okey. So awak kena faham. That's why saya berulang kali beritahu. DC motor ni DC machine. Jadi kalau kita kata DC machine, maksudnya DC motor ataupun DC generator. Kedua-dua tu tergolong ke dalam DC machine Okey. It mean DC machine bagi pada dua, DC motor ataupun DC generator. Macam tu. Okey, so yang ni adalah kebolehan kepada DC machine. Okey, dia boleh jadi generator, benda tu juga boleh jadi motor. Kalau kita supplykan current, dia akan menghasilkan gerakan. Okey. So tapi apabila kita menggerakkan ataupun buat pergerakan kepada kita punya shaft, then dia akan menghasilkan power, menghasilkan elektrik. Itu yang bagusnya DC machine ni. Contohnya yang ni yang kita dah belajar minggu lepas. Kalau DC saya bagi contoh ini dynamo yang pada bicycle tu. Okey, yang tu bila kita buat pergerakan, dia akan menghasilkan cahaya macam tu. Okey, so apabila kita nak charge kita punya kita nak charge kita punya, bukan, kita nak menghasilkan pergerakan pada kita punya dynamo tu, kita supplykan DC, letak bateri. So dia boleh dia boleh buat dua-dua lah. Dia jadi generator, dia jadi motor, kedua-dua sekali. Okey, so apa lagi yang dia cuba terangkan? Okey, so yang ni adalah dia tunjuk yang simple punya lah. Okey, so kita ada armature kat sini. Okey, yang ni adalah kita punya armature. So yang bulat ni kita punya commutator. Okey, so yang kiri kanan ni kita punya brush. Dan north and south N dan S ni adalah kita punya pole. Okey, pole. Okey. Yang ni okey. So yang ni pula yang ni yang saya katakan, yang ni adalah kita punya flux. Yang kuning ni. Yang kuning ni kita punya flux. Okey, so maksudnya makin kuat kita punya magnet, makin pekatlah kita punya flux, makin padat, dia makin banyak line kuning tu lah, macam tu maksudnya. Okey, so bila makin kuat kita punya jalur kuning tu, maksudnya dia menghasilkan force lebih kuat lah. Okey, so density. Okey. Okey, so dalam DC machine, DC motor yang bergerak adalah kita punya armature So seperti kita punya generator jugalah, armature kita akan bergerak. So basically armature ni kita akan letakkan dia pada satu besi. Okey, yang apa yang kita panggil tu kejap lagi tu. Lupa pula apa yang kita panggil tu. So benda ni dililitkan pada besi tu akan attach pada shaft. So dekat situlah berlakunya pergerakan. Okey. So macam mana pergerakan tu dihasilkan? Yang tu awak kena faham. Okey. Cuba dulu. Okey. Oi. Armature ni copper ke sir? Bukan dia sikit. Yang armature tak kan? Armature ni adalah copper. Yang wire, kabel. Sebenarnya conduct ya elektrik. Bukannya conduct elektrik. Yang
dekat sialah kita nak menghasilkan current. Dekat sialahnya untuk mengalihkan kita pun current. Kejadiannya semua di sial. Macam kabel biasa, kita lilitkannya pada kita pun pole, apa nama tu yang pak saya. Yang macam tu lah. So kita pun armature tu, kita pun copper tu dililitkan pada armature. Macam ni. Okey. Dililitkan pada armature. Okey. So ni basically ni adalah wire biasa lah. Okey, wire biasa. Okey. So ni cuba terangkan sikit. Okey, so torque akan jadi apabila kita alihkan current. So tengok kedudukan bateri. So plus dan minus. Okey, negatif dan positif. So apabila kita alihkan current, so awak dapati pergerakan current daripada kiri pergi ke kanan. Okey, daripada kiri pergi ke kanan. Okey, so ada dua benda dah berlaku. So setiap benda, setiap apa ni, apa orang kata, setiap satu kabel dia ada medan magnetik, dia ada current, and then of course dia akan menghasilkan force. Dia akan menghasilkan daya. So disebabkan kehadiran semua ni tadilah, that's why kita punya armature berpusing. Okey, so tengok ni dalam keadaan dia dah diletakkan apa ni, disupply current. So yang merah ni terhasil. Merah ni kita punya force lah. Okey, yang merah ni terhasil. Okey. So bila yang merah ni terhasil, daya terhasil, so of course pergerakan akan berlaku. Macam ni. So macam ni benda yang akan complete circle. Ni akan berpusing secara 360. Disebabkan apa? Okey. So ni akan berlaku pergerakan secara 380 darjah disebabkan oleh kita punya design of commutator. Ni commutator yang bulat kita yang bawah ni. Yang bawah ni So yang ni adalah commutator. Sebab apa? Sebab commutator kita dia ada macam belahan dekat tengah ni. Dia macam C digabungkan menjadi bulat. So dia ada segmen dia digabungkan secara bulat. So that's why sampai ke tahap ini, mula-mula tadi sebelah tempat tu disupply positif, sebelah kanan tu disupply negatif. Macam tu lah. So bila dia berpusing, awak nampak yang bulat tu, commutator dia tu, atas blue, atas warna biru, bawah warna grey tu kan. So sampai tahap ni, dua tu akan berubah nanti. Okey, yang bawah akan jadi biru, yang atas menjadi grey. Disebabkan apa? Disebabkan kedua-duanya menghasilkan ataupun connect dengan polariti yang berbeza. Mula-mula polariti yang atas yang connect kepada warna biru. Okey, polariti positif. So yang warna biru. Okey, so yang akan berubah. Ni akan berubah polaritinya apabila yang berpusing. Okey. So bila polariti berubah, bila polariti berubah, so kita pun daya pun akan berubah. So awak tengok arrow warna merah Awak tengok warna merah sekali lagi. Mula-mula kat sini tadi arrow dia ke atas dan yang bawah ni ke bawah lah. So that's why dia menolak ke atas. Macam ni? Dia menolak ke lawan arah jam kita punya armature tadi. Okey. So bila dia dah sampai ke tahap tu, polariti dia berubah, so daya pun berubah. Bila daya berubah, pergerakan pun berubah. Macam tu. So dia akan sentiasa berlaku. Tengok ni yang saya masukkan tadi, longkang ni, longkang pada kita punya armature. Okey. So yang ni lah yang membuatkan kita punya current tu berubah. Mula-mula kat situ tadi positif, lepas tu dia jadi negatif. So bila polariti itu berubah, kita punya force pun berubah. Bila force berubah, pergerakan dia pun berubah. So awak beri perhatian kepada dua perkara. Satu, pada kita punya commutator. Kedua, arah kita punya daya yang dihasilkan pada kita punya copper. Okey, macam ni. Tengok dia sentiasa berubah. Kita punya commutator pun berubah. Yang sebelah kiri tu sentiasa warna biru. Macam tu. Jadi macam ni lah. Okay, so bila berlaku macam ni, so kita punya armature tu akan sentiasa berpusing. Biasa dia. Okay, macam tu lah. Okay. Apa lagi dia cuba terangkan? Okay, so apa maksud dia torque near to zero?
Talk near to zero maksudnya dalam keadaan ini ada tak saya cerita tentang density, kepekatan kita punya flux. Okay, so dalam position sekarang ni yang menegak ni, torque dia hampir zero. Torque ni maksudnya dia punya pergerakan dia lah hampir kosong, maksudnya hampir tak bergerak pada masa ni. Okay, sebab apa? Sebab pada atas sekali tu kita punya medan magnetik adalah paling sikit. Okay, medan magnetik paling sikit. So awak tengok flux semua banyak dekat tengah. Okay, dekat atas dia dah sikit dah ada tu. So bila medan magnetik sikit, flux pun sikit. Apabila flux sedikit, maksudnya kita pun daya pun berkurangan. Okay, daya pun berkurangan. So bila kita tengok dia macam dia laju, dia slow kat atas. Macam tu. Dia laju, dia slow. Laju, slow. Macam tu. So dekat atas dia akan slow. So basically kalau dia sebuah mesin, dia adalah mesin yang tak ideal lah. Dia macam laju slow. Macam mana kita nak pakai kan kalau kita buat projek. Okay, so macam kita buat projek tapi projek kita tu menggunakan pakai motor yang macam ni. So sekejap motor projek kita jalan laju, sekejap projek kita tu jalan slow. So tak ideal lah. Okay, dia tak ideal. Dia laju slow so tak bagus lah. Okay, so macam mana kita nak orang kata macam mana kita nak mengatasi masalah ni. Okay, macam mana kita nak mengatasi masalah ni. Okay, tapi awak kena faham tadi kenapa berlakunya. Yang pertama sekali awak kena faham kenapa berlakunya perkara tersebut. Okay, perkara tersebut berlaku diakibatkan oleh density of flux, kepekatan kita punya flux. Okay, kat bahagian tengah macam ni kan. Dalam keadaan ni dia adalah pada nilai flux yang sangat pekat. So pada sini dia adalah laju. Okay, dia laju. Yang ke atas dia paling sikit flux, so dia sangat slow. Betul. Okay, so macam mana kita nak overcome masalah ni? So kita buat satu lagi looping. Okay, so maksudnya pada setiap kali yang menegak tu hampir nak kosong, okay, yang melintang tu pada tahap yang maksimum. So dia sentiasa akan berpusing dalam satu kelajuan yang sama. Okay, dan dalam pada masa yang sama sekalipun kita punya commutator pun yang tadi mula-mula dibahagi kepada 2. Okay, sekarang dibahagi kepada 4. Okay, maksudnya setiap satu kita punya lilitan copper dia connect kepada 2 commutator. Macam tu. Okay, so dalam keadaan ni kita dapat mengatasi masalah tersebut lah. Okay, dia tunjuk video. Okay, macam tu lah. So satu dalam keadaan laju, satu dalam keadaan yang hampir kosong tunjuk dia. Dia cuba menunjukkan macam tu lah. Okay, so bila makin banyak macam ni, so dia takkan, orang kata dia takkan ada efek langsung lah. Okay. Okay, so yang ni kita punya amateur tadi. Yang awal tadi dia just contoh menunjukkan copper yang di-delete pada amateur tadi lah. So setiap copper tu di-connect kepada satu commutator. So sekarang awak tengok commutator kita ada banyak. Sebab dia di-connect kepada setiap copper tadi lah. Okay, so diletakkan dengan sharp. Yang ni dia tunjuk kita punya brush lah. Okay, yang brush itu. Okay. Ini tak dapat sangat. Yang ni body dia. Okay, so satu lagi. Yang ni dia nak bagi tahu dekat mana kita nak menghasilkan medan magnetik. Dekat mana kita nak menghasilkan medan magnetik. Okay, so dia macam ni So yang ni dalam contoh yang awal-awal tadi dia tunjukkan permainan magnet. Maksudnya satu besi yang memang dah dihasilkan sebagai sebuah magnet. Macam tu. Yang contoh yang dia bagilah. Okay. Tapi basically kalau kita punya DC machine ni, dia bukan satu magnet sebenarnya. Dia adalah sebuah bongkah besi yang kosong. Bongkah besi yang biasa. So macam mana kita nak jadikan dia sebagai magnet? Okay. So kita kena alirkan current pada keliling besi tersebut. Okay, kita kena lilitkan copper.
okey, pada keliling besi tersebut. Macam ni. Okey. So macam ni lah. Okey, keadaan dia. So apabila kita buat macam ni, okey, so bila kita dah alihkan arus pada copper yang melilit pada bongkah besi, so besi tersebut akan menghasilkan medan magnetik. Dia macam tu. Okey, so dia kena alihkan current dulu lah. Kalau tak alihkan current, so dia sebagai besi biasa sahaja. Okey, selagi kita tak alihkan current, dia adalah besi sahaja. Okey, once kita alihkan current, dia menghasilkan flux. Flux ni dihasilkan oleh medan magnetik. Macam itulah. Okey, so kena faham macam mana medan magnetik dihasilkan di dalam DC motor. Okey, so dia macam itulah. Okey, so macam mana kita nak alihkan current? So basically kita alihkan current pada kedua-dua tersebut menggunakan pakai power source yang sama. Dia sama ada macam inilah. So sama ada kita nak kan tadi current dialihkan pada armature, tu yang pertama untuk menghasilkan pergerakan. Yang satu lagi kita mengalihkan current pada copper yang melilit pada besi. Satu tadi untuk dialihkan ke dalam, satu lagi untuk dialihkan di bahagian luar. So kena ingat, so macam mana kita nak buat benda tu? Okey, maksudnya kita guna pakai satu power sources, kita cucuk dekat dinding plug tu kan. Okey, so dalam mesin tu dia bagi pada dua, satu power pergi masuk ke dalam dekat armature, satu lagi disupply kepada bahagian luar. Bahagian luar tu pada bahagian besi lah, bongkah besi untuk kita hasilkan magnet. Okey, so macam mana pecahan tu berlaku? Pecahan tu boleh berlaku dalam dua keadaan. Satu secara parallel connection, satu dalam keadaan series connection. Okey, so yang ni selalunya akan tanya lah. Okey, parallel ataupun series connection. Okey, so kita tahu parallel adalah shunt benda yang sama. Parallel adalah shunt. Okey, so kita dah belajar dalam chapter 1 perbezaan adalah beberapa types of DC generator. Okay, so basically benda yang sama di dalam DC motor, exactly the same. Dia ada shunt, dia ada series, dia ada compound. Okay, ada tiga tu kena ingat kan. Shunt, series dan compound tu kena ingat. So yang ni adalah dia tunjuk series. Okay, dia tunjuk series. Yang ni ya, macam manakah keadaan series motor, apa efek dia, torque dan speed. Okey, maksud dia apabila speed yang ni contohnya saya tunjuk graf ni, awak tengok graf ni. Pada awal awak tengok dalam poin yang ke atas ni, okey, so dia nak menunjukkan apabila speed dalam keadaan yang sangat laju. Okey, pada masa tersebut juga torque adalah pada tahap yang paling rendah. Maksudnya dia tak dapat bawa beban yang sangat banyak lah, dia dapat beban sikit saja. Okey, so contohnya bila kita ada motor untuk mengangkat lift. Contohnya bila kita setkan motor kita dalam keadaan sangat laju, kita on jangan laju terus ke atas, macam mana kan, dia adalah speed tinggi. Cuma apabila kita buat macam ni, kita on jet lift tapi beban yang ada cuma ada lift saja, so dia boleh naik ke atas dengan sangat laju, boleh. Okey, tetapi apabila kita tambah beban, then motor yang mengalami masalah. Okey, so macam ni nak mengatasi masalah untuk mengangkat beban yang sangat berat, kita masukkan 10 orang kan, so speednya akan menjadi kurang. So maksudnya untuk mengangkatkan beban yang lebih banyak, so dia mesti kurangkan speednya. Contohnya dalam graf tu lah, so apabila speed yang sangat rendah, then dia punya nilai torque dia adalah tinggi, kemampuan dia untuk mengangkat sesuatu barang tu lebih baik. Inilah. Okey, so kena faham apa yang grafnya, untuk graf speed dan torque. Okey, itu adalah kelebihan dan kekurangan. So bila awak buat buat final year project, selalunya bila awak nak beli motor, pihak kedai akan tanya, awak nak beli speed motor kan, nak beli torque motor. Okay, speed motor tu maksudnya untuk motor yang kita onkannya untuk laju. Okay, selalunya orang nak buat untuk permainan yang remote control kereta lah. So kita nak selaju yang mungkin, contohnya. Okay, so dia akan bagi speed.
speed motor. Cumanya bila awak letak beban, dia ada masalah lah dekat kita punya motor. Okay. Tapi kalau kita kata kita nak top motor, so dia akan beritahu top dia you nak banyak mana. Nak yang boleh bawa beban yang tinggi, sederhana ataupun yang biasa-biasa. So dia akan tanya macam tu lah. So awak kena tahu awak nak apa dahulu. Okay. So ini contohnya lah. Okay, ini untuk series. Okay, apa perbezaan dia dengan shunt? So of course dia punya connection lah. Then yang kedua, shunt ni dia punya kelebihan speed dia banyak mana sekalipun, okay, torque dia still almost the same. Ni maksud dia. So bila kita letak seorang je dalam lift, laju ni sama aja. Bila kita letak 10 orang pun lajunya hampir sama. So maksudnya dia asyik ada berubah, asyik ada efek juga dengan beban. So slightly asyik ada efek. So that's why kita punya graf macam tu. Okay, awak tengok dia hampir je sampai hujung je baunya dah turun sikit. So kita boleh katakan yang slightly have no effect. Okay, slightly has no effect. Okay, so that's why kena faham speednya slightly has no effect apabila kita tambah beban. Okay. Okay, so dua perbezaan dia lah, dia punya connection dengan dia punya graph. Okay. Apa lagi? Okay. So benda tu juga kita akan sentuh je lah. Ni ada back EMF. So kena faham. Cuba ingat balik kita punya calculation untuk AC generator. Siapa lagi ingat? Calculation basic formula untuk DC generator. Siapa masih ingat? Seorang dulu respon. Ataupun saya main petek. Cepat. Seorang wakil. Formula untuk DC generator. Okey, seorang jawab. Lalu contoh memang si ada yang mau respon. Okey, saya main pilih Dayang tersebut. Kita panggil Dino. Dino anak Ragus. Ini Dino lah. Dino dah? Respon tak? Saya dah respon tak? Dah, okey. Apa formula untuk DC generator? Basic formula. Tanya kawan-kawan awak. Chat kawan awak kini tu juga. Apa formula ni? Sila tu. Nota dah dibagi, video pun dah direkod. Catat situ. Okey, Dino yang pertama. Yang kedua, Ishraf. Benar yang sama. Apakah DC generator basic formula? Ni Ishraf, respon. Ishraf. Saya panggil untuk si ada, si menjawab, ni si ada sepatut ni buka je tu hilang tu. Ishraf. Mereka dia dah selesai. Dino, apa cerita tak? Buka nota kini. Cek balik. Okey, yang ketiga. Petro, integer. Petro ada sih, respon. Oh, patut geng tu orang tu on terus hilang tu. Petro ada sih, Petro. Ya, ada, sir. Okey. Saya dekat. Sudah. Okey, apa formulanya? Formula nak ni, sir. Madam. Basic formula of DC generator yang chapter 1. Apa basic formulanya? DC generator. Basic formulanya kita dah belajar minggu lepas the whole day. Hari Jumaat kita belajar tentang calculation. Ni sir. EG equals to N2 apa yang kosong ada pangkah sir. Oh, bukannya. Dia adalah untuk dapatkan EG. Yang untuk formula untuk dapatkan VT. Untuk dapatkan VT. VT, EG. Itulah IA. Ya.
EG tolak IARA. RA Okay. tolak BB. Okay. Okay. Good. So Dino tadi saya dapat. Ni Dino tu ni. Betul, petrol tak betul. Okay Dino, dengan cik. Pada yang mana tu? Dino dia chat saya, dia cakap dia ada masalah. Mic. Ada masalah mic. Ada masalah mic. Tadi jawab saya aja. Saya tolong tu. Pergi saya sikit kira. Dino letak awak punya formula dalam kita punya group. Tadi ada saya dengar suara dia tadi. Ada sekian cepat. Ada sekian masalah. Dino, ada masalah mic, seat menjadi masalah bagi saya. Awak tulis dekat kita pun chat room, dekat kita punya WhatsApp. Tak saya. Cepat. Bagi Dino saya respon tak, saya cuma teruskan. Okay. So kita pun sementara tunggu Dino menulis ke berusaha buat apa ke? Video tadi tu boleh share ke? Video apa? Yang tadi saya tunjuk Dalam Sidos. Oh, video apa nama yang saya tunjuk kan? Ada dalam Sidos saya. Ada dalam Sidos. Okay. Thank you. Yang jelas tadi. Cepat Dino. Saya dah alasan kata mikrofon saya ada lah apalah. Tak siapa lagi minta izin keluar kelas tak? Saya start nama. Lain kali awak mesej saya beritahu dulu nama awak siapa, kelas apa. Masa tu macam-macam, lalu semua mandas saya ada. Okey. Cepat Dino. Tangguh kelas kita tu, Dino si respon tak? Kawan yang sebut tadi pun dia dapat tulis. Okey. Yang awak bagi adalah basic untuk EG. Yang tadilah VT. Okey, Dino dah respon dekat WhatsApp. Kita punya untuk dapatkan VT lagi. Cantik saya dapat punya. Macam okey, saya just share je saya baru balik daripada Sibu semalam. Saya pergi ke UCTS, University College Teknologi of Sarawak lah. So fully owned by kita pun Government Sarawak. Okay. So untuk pengetahuan semua, saya hanya agak mahal sikit. Tetapi bila pelajar poli masuk ke UCTS mau ambil degree kan, awak cuma perlu 3 tahun saja. Okay, kalau pergi masuk tempat lain macam Unimas, 4 tahun, UiTM pun 4 tahun, UTHM 4 tahun. Tapi bila awak masuk 2 tempat sebenarnya, awak masuk UCTS dengan apa nama Swinburne. Okay, Politeknik kelebihannya kita cuma perlu ambil 3 tahun saja awak dapat degree. Okay, Lebih baik ambil yang 3 tahunnya. Bagi saya lah, kalau saya mesti saya mau habis cepat kan. Saya So kita pun nak kerja apa semua ya. So better awak ambil yang cuma degree-nya sama ke sir? sama, saya dah masalah. Nya still recognized by MQA, EAC. Kalau degree kan Dino cepat saya sambil nunggu awak tu. Okey. Macam diploma, awak perlu diiktiraf oleh pihak ETEC. Okey, ETEC bernaung di bawah MQA So maksudnya yang kita audit selalu So benda yang sama. Benda yang sama untuk degree. Kalau diploma diiktiraf oleh ETEC, kalau degree mesti diiktiraf oleh EAC, namanya EAC. Okay, so kalau awak nak ambil degree dekat senior sekalipun, even di Open University sekalipun, awak mesti diiktiraf oleh MQA. Okay, ataupun badan akreditasi yang bernaung di bawah MQA. Selalunya kalau engineering, MQA akan beri 2 EGA. Salah, ni ada VT equals to IARA. Cek lagi. Okay, so MQA yang akan bagi kepada 2.
satu MQA akan suruh MQA sendiri yang accredited lah untuk program-program yang bukan engineering. Kalau program engineering, MQA akan beri kepada dua badan lagi. Satu untuk diploma, ETEC yang beri ETEC yang akan beri accredited. Okey. Kalau degree, EAC. Okey, so awak kena faham kalau awak nak kerja government, awak mesti diiktiraf oleh kedua-dua tempat tersebut. Even nak naik pangkat sekalipun kena diiktiraf oleh MQA. MQA turun kepada ETEC ataupun EAC. So Swinburne dengan UCTS yang memang diiktiraf lah. Okey, so bagus. Cumanya okey, betul. BT equals to EG minus IARA kan. Okey, so saya teruskan tentang UCTS tadi. Okey. Cumanya UCTS tu agak mahal sikit sebenarnya. So kalau awak mohon macam ni aja, sebenarnya yang yuran adalah untuk 4 tahun yurannya adalah 73,000 something lah. Okey, 73,000. Tetapi mulai 1 November, lama lagi, 1 November 2021, UCTS ni akan bertukar, akan rebrand. Okey, ni akan jadi UTS sahaja, University Technology of Sarawak. Okey, so bila awak masuk kan, katakanlah awak tahun depan awak dah nak ambil degree kan, saya memang sarankan awak masuk siang, sebabnya 3 tahun aja. Bila awak masuk siang, awak mohon jangan awak kata awak daripada politeknik, so automatically ada kelebihan transfer credit selama 2 semester hilang. Okey, banyaklah, saya rasa 10 ada 11 ke 12 subjek yang akan potong terus. So that's why awak akan tinggal 3 tahun lagi. Ya, yang pertama lah. Okay. Yang kedua, kelebihannya kan tadi yurannya 73,000 kan. So bila awak masuk aja awak register, first ni akan potong 50% sebab awak adalah anak jati Sarawak. Okay, so bila kita memang orang Sabah saya dapat lah. Okay, bila awak orang Sarawak, ni akan potong 50% terus. So tinggal 30,000 lebih kurang macam ni lah, 30,000. Okay, then bila Yang full yuran tu. apa ya? Yang full yuran tu sini. Full yuran kan? Oh. Semua sekalinya 70,000. 75,000 lah. Tapi yang saya kata tadi, mulai 1 November. Mulai 1 November. Yayasan Sarawak akan potong terus yuran awak daripada 70 lebih ribu, 76 kot saya rasa. Yang akan jadi 35,000. Okey. Ingat UCTS tu adalah swasta, bukan government. Yang mengakibatkan kita pening sikit. Okey. Tu ada kelebihannya. Yang pertama, pasal yuran Yang pertama potong 50%, so tinggal 30 lebih ribu. Okey, 30 lebih ribu. And then bila awak diiktiraf sebagai keluarga berpendapatan B40 ataupun M40. Okey, B40 ataupun M40. Ni ada range lah. Kalau orang kaya memang saya dapat lah. Okey, ni akan potong lagi 50% daripada balance. 50% daripada balance. So maksudnya daripada 30,000 yang balance ni tadi, so tinggal lebih kurang 15,000. Okey, tinggal lebih kurang 15,000. So 15,000 lagi lah yang perlu kita bayar. Okey, and then ada last kali, bila awak adalah daripada golongan Bumi Putra. Bumi Putra. Okey, so Yayasan Sarawak akan bagi lebih kurang diskaun sebanyak 20% lagi. So ni ada 3 diskaun kini. So pendaftaran orang Sarawak yang pertama, pendaftaran daripada keluarga M40 dengan B40 yang kedua, pendaftaran sebagai pelajar Bumi Putra yang ketiga. Okey, ni akan potong 20% lagi. So all in all, selepas potongan semua awak pun yuran cuma baki 12,000. Okey, 12,000. Yang tu saya berceritakan tentang pelajar yang ambil degree bukan lulusan politeknik. Okey, kalau lulusan politeknik, bayangkan awak akan kurang sebanyak lebih kurang 30 jam kredit, 28 jam kredit, yang kita anggap 30 jam kredit dah dikurangkan 30 darab dengan 600, 6,000. So saya bayangkan awak cuma bayar 8,000 je aja untuk dapatkan degree di UCTS. So bagi saya, kita go for UCTS dalam 3 tahun. Yang swasta, and then yang pun lecturer pun kata since nya adalah swasta, so kebaran kalian untuk lulus dia sangat tinggi.
Sebab setidaknya si suka kena komplain orang. Macam ni. Sebab kalau awak awam tu macam politeknik kan awam kan. Kalau awak gagal ke apa ke awak bayar sikit aja. Macam ni lah. Kalau di UCTS swasta, so ramai parent yang menganggap duit ya sangat crucial lah macam ni. So setidaknya si suka yang selalunya kena komplain, lecturer kena komplain banyak macam lah, tentang group lah, tentang assignment rendah lah, tentang pelajar selesa dengan group mate lah apalah. So orang kaya macam ni lah. Okay, so kebarangkalian untuk lulus saya sangat tinggi. So ambil peluang lah. Okay, bermula 1 November 2021. Okay, so ada soalan tentang UCTS? Alang-alang saya minta dah. Saya dah. Mau ada kelak time petang boleh tanya ya. Senang je. Okay. Sambung degree ya, jangan disambung. Oh, tidak. Okay, so Dino ni dah share VT equals to EG minus IARA. Okay, ia adalah formulanya. Masing-masing kena ingat lah. Okay, EG equals to VT equals to EG minus IARA. Okay, so contoh perbezaannya dengan DC motor. Okay, perbezaannya dengan DC motor. So DC motor mempunyai back EMF. Okay, so dalam formula DC generator kita menggunakan istilah EG. EG, energy generated. Okay, sebabnya adalah generator lah kan. Okay, so dalam kita pun apa nama contoh. Okay, dalam kita pun DC motor kita letak EG ya, kita letak EB. Energi daripada back EMF. Back EMF tu adalah voltage yang terhasil akibat pemotongan. Okay, so yang tu berlaku juga ada voltage okay, so ada voltage yang dihasilkan akibat daripada pergerakan kita pun armature. Kan kita pun armature tadi bergerak, ataupun copper bergerak kan. Okay, pergerakannya menghasilkan voltage. Okay, sebab apanya dihasilkan? Sebab apabila copper tadi berpusing, at the same time dia akan memotong flux. Apabila flux terpotong, and then terhasilnya EMF. EMF adalah voltage lah. Okay, nya menghasilkan voltage. Voltage yang kita panggil sebagai back EMF. Okay, back EMF. So that's why kita pun formula berbeza sedikit dengan DC generator. Okay, so instead of kita panggilnya EG, kita tukarnya kepada EB. Okay, so EB. Sekejap, kita sini. So kena faham apa back EMF ya? Back EMF ya terhasil akibat pemotongan flux. Okay, faham Okay, yang tu saya apa lagi lah. Formula. Okay, sekejap. Kita sentuh formula. Sikit lagi, sinaman. Nak 5 minit, saya dapat bentang 40 minit jadinya. Okey, hanya saya dah. So, saya tanda dalam nota. So, nota tu ni ada tunjuk. Okey, mantap. Okey. So, yang tu adalah kita pun formula untuk DC motor. Okey, dua perbezaannya. Yang pertama, kita pun formula start dengan EB, back EMF back EMF. Lainnya sama, IARA nya sama. Okey. So apa maksud EB? EB adalah kita pun back EMF. Ini perbezaan pertama. Perbezaan yang kedua, ini adalah tambah. Okey, ini adalah tambah. Ini beza. Okey, kalau dalam DC generator ini adalah tolak. So that's why saya kata formulanya lebih kurang. Cuma confuse je lagi. Okey, formulanya lebih kurang. Okey, so VT equals to EB plus IARA. Ia adalah basic formula untuk DC motor. Okey, teruskan. Bila restore saya nampak gelap selesai. Okey. Untuknya dah pergerakan lah. Okey, so yang kena faham dia tadi macam ni terhasilnya back EMF. Back EMF dihasilkan terhasil diakibatkan oleh pergerakan armature yang memotong flux. Flux yang terpotong, so terhasillah EMF. Macam ni lah. Okay, so saya rasa ada di sini.
Okay. Lama. So besok kita pergi ke calculation lagi. Okay. So types of DC motor sama juga. Kita ada series, shunt and compound, benda yang sama. Okay, contoh-contohnya awak boleh baca. Ni ada high, apa nama? Contoh-contoh untuk series lah. Untuk ciri-cirinya, kita contoh high starting torque, motor speed can be changed, speed in is universally proportional to the load using AC or DC supply. Okay. Untuk contohnya, okay, so contohnya crane, vacuum cleaner, so fan electrical crane. Okay. Bagi untuk shunt lagi, karakteristiknya nya boleh constant speed lah when loaded or without loaded. Macam tadi lah, grafnya tadi hampir siap ada perubahan apabila tambahnya beban. Okay, the starting torque is not too high, speed can be controlled. Kita boleh baca. Okay, contohnya lathe machine, woodworking machine, centrifugal pump. Okay, contoh compound pula. Ini ada short compound dengan long compound. Kita nak baca juga. So, contohnya pun karakteristik, high starting torque, speed can be changed, sudden voltage changes. Karakteristiknya, contoh-contohnya milling machine, printing machine, ladle lift. Okay. Universal motor, saya nak tekankan sikit ni universal motor tadi. Okay, so series field winding motor ataupun namanya kita boleh panggil sebagai universal motor lah. Okay, universal motor. So contohnya macam kita pun blender, machine blend untuk blend bawang apa semua kan. So kita nak ia adalah contoh universal motor lah. Universal motor. Okay, so kita faham. Universal motor tu sebenarnya dia mesti berfungsi dengan kehadiran beban. Dia mesti ada beban baru dia berfungsi dengan baik. Okey, contohnya blender machine tadi so bila awak on, awak tekan on tapi si ada bawang dalamnya, si ada apa-apa, si ada benda untuk di blend kosong. Okey, so, bila awak on, awak ambil masa berapa lama, macam seminit ke 2 minit ke, dia ada potensi untuk rosak. Ia adalah kekurangan untuk series lah. Yang laju gila. Okay, so that's why kita mesti letakkannya beban sikit supaya nya orang kata yang boleh berfungsi dengan lebih baik. Musiknya akan rosak. Okay, so untuk series ia adalah yang kekurangannya. So that's why kita panggilnya sebagai universal motor. Okay, contohnya blender machine je lah. Okay, ia adalah contoh untuk universal motor. So yang lain tu lebih kurang sama. Okay. So since awak adalah pelajar pada semester 5, sepatutnya semester 4 awak kena tahu benda tu lah. So apabila awak nak buat projek tahun akhir, so awak nak beli motor, so ada beberapa perkara yang awak mesti tahu dulu lah. Okay, dalam pemilihan sesebuah motor. Okay, so awak kena tahu berapa 5 perkara ni. 1, voltage, horsepower, temperature, speed and how to install. So kelima-lima ni awak kena tahu dulu sebelum awak pilih motor. Okay, so voltage maksudnya apa? Maksudnya awak kena tahu awak punya motor tu nak dihidupkan berapa volt. Sama ada 5 volt saja kan, 12 volt ataupun 240 volt. Okey, ni sama ada DC ataupun AC. Yang perlu tahu. Okey, horsepower. Horsepower maksudnya nya pun apa kata, nya pun kekuatan dari segi watt yang diguna pakai, voltage yang diguna pakai, semuanya perlu dikira lah horsepower. Okay, and then temperature tak boleh tanya sedaknya sama adanya tahan panas ke si, yang pun body. Okay, adakah sebab temperature mengganggu performance kalau nya cepat panas, memang nya cepat ganggu performance kita pun motor. Okay, alright, keduanya adalah speed. Okay, cukup speed yang dimahu kita, sama ada kita nak yang slow aja kah, sama ada kita nak laju kah, boleh dikontrol ataupun si. Okay, yang penting so lastly, how to install. So cakaplah kita nak beli tapi si boleh pasang kan. So make sure awak tahu dulu jenis apa yang perlu dipasang. Okay, 5 point untuk memilih sesebuah motor. Okay, yang ni pun boleh baca nanti. So speed control, macam mana kita nak control speed? Ada beberapa cara. Yang pertama, control the voltage supply. Okay, so makin rendah nilai voltage-nya, makin slow-nya lah. Makin laju nilai voltage yang disupply, makin laju lah motor lah. Okay, so changing the magnetic field. Okay, magnetic field pun sebenarnya berubah
berubah hasil daripada kita tukar voltage supply tadi. Okey, bila kita kurangkan voltage supply, so medan magnetik pun berkurangan ataupun density-nya kurang. Bila density-nya kurang, so kuranglah voltage yang dihasilkan. Okey, voltage yang dalam tadi lah. So bila voltage yang dalamnya dikurangkan, yang akan mengurangkan kita pun speed. Okey, so basically bila orang tanya macam ni kita nak control speed, ada dua. Control the voltage supply, sikit lagi changing the magnetic field. Keduanya. So yang ketiga adalah combination dua-dua lah. Okey, back EMF saya dah cerita tadi. Okey, nature reaction of first in the field. Okey, kita dah tahu lah. Okey, EMF untuk formulanya besok kita akan belajar lah. Okey, Yang lebih kurang sama dengan PG ke sih? sama. Orang tengok yang tak, contoh untuk contoh memang dah dalam letak. An amateur machine at a resistance of 0.1 ohm and be connected to a 230 volt supply. Calculate back EMF when the motor is taking 60 amp to operate. So nyuruh kita calculate the back EMF. Back EMF tu apa? EB. So nyuruh kita ngira EB lah. So IA kita dah ada. Okay, RA kita dah ada. VT pun kita dah ada. So kita nak cari back EMF je lah. So kita kira tu. Okay, V kita dah ada tadi, I dah ada, RA pun ada, masukkan formula. Okay, masukkan formula, so kita dapat 224 volt. Macam ni. Sama je, lebih kurang je dengan, ya cumanya bezanya pun formula sikit je lah. Okay, formulanya sikit je. So take note, setiap kali awak baca soalan awak kena pasti yang DC motor ke DC generator. Kena ingat. Okay, contoh-contoh lain lah. So benda yang sama ya pun. Nyanyi apa? Calculate the armature resistance. Nyanyi cari RA lagi lah. Okay, nyanyi cari RA. So formula yang sama. Formula yang sama. Okay, nak dapatkan RA. So pusing. So formula yang akhirnya masukkan semua nilai. BT ada, EB ada, IA pun ada. So dapatlah nilai RA. Senang je. Okay, memang senang calculation ni. Cumanya pelajar hilang makan dekat situ apabila dia lupa formula ataupun confuse dengan formula. Selalu confuse lah yang saya jumpa. Okay, itu sama juga macam tadi juga by fusion. Okay, so besok kita akan cerita tentang tu lah. Yang kita pasal torque, motor. So the rest of saya rasa kita akan sambung besok. So far ada soalan? Ada soalan je? Mantap. Dah? Okay. Saya ada soalan. Ada 43 orang. Okay lah. Alright, so saya ada soalan dia ajar daripada saya hari itu. So sampai yang ketinggalan nak boleh tengok video yang saya akan upload lah. Okay, so saya ada soalan. So kita akan jumpa besok jam 8.15 lah.